Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk satu tajuk baru iaitu chapter 4 berkenaan dengan boundary layer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan masuk chapter 4 yang bertajuk Lamina Boundary Layer. So, mengapakah dalam chapter 4, 5, 6 kita akan pergi membicarakan berkenaan dengan boundary layer? Kerana ia merupakan salah satu application yang berkait rapat dengan kewujudan shear stress dan juga ataupun dengan berkait rapat dengan viscosity effect. Dan apakah hubungan di antara bab 1, 2, 3 dengan bab 4, 5 dan 6? So, hubungan yang paling ketara ialah di dalam boundary layer nanti kita akan dapati bahawa salah satu kesukaran yang dihadapi oleh penyelidik dalam bidang boundary layer ialah dalam menentukan velocity profile. Beberapa contoh mudah selalunya akan diberikan velocity profile, tetapi di dalam bidang research yang lebih tinggi, kita terpaksa menentukan velocity profile yang berlaku di atas sesuatu objek. Oleh itu, idea untuk mencari velocity profile boleh menggunakan apa yang kita telah belajar di dalam chapter 1, 2, 3, sama ada kita menggunakan Navier-Stokes equation atau sebagainya untuk kita predict ataupun kita dapatkan hubungan di antara had laju dan juga shear stress yang berlaku di atas permukaan. Dan selalunya apabila kita membicarakan berkenaan dengan boundary layer, sebenarnya application yang paling utama yang terlibat dengan boundary layer ialah lift and drag force. Dan selalunya apabila kita membicarakan tentang lift and drag force, kita selalunya akan menggunakan aerofoil sebagai application kita, kerana di dalam aerofoil ia akan menghasilkan dua jenis force, iaitu pertama lift force dan yang kedua adalah drag force. Saya rasa pelajar telah memahami drag force ialah daya yang berlaku parallel to the airflow. So, jadi itu sebab di dalam perlumbaan kereta kita ada drag car. So, maksudnya kita berlumba untuk mengurangkan ataupun berlawanan dengan drag yang berlaku pada keadaan tersebut. Dan satu lagi force yang terhasil kita namakan lift force kerana ia bertindak perpendicular to airflow. So, selalunya kenapa dinamakan lift force? Kerana daya ini sebenarnya adalah daya untuk mengangkat sesuatu. Secara amnya, drag force akan berlaku pada semua keadaan, sama ada di dalam kapal terbang atau kereta, tetapi lift force sebenarnya lebih fokus kepada kapal terbang, kerana kita memerlukan daya angkat untuk menaikkan, untuk memastikan kapal terbang boleh terbang. Tetapi sebenarnya reverse ataupun lift force yang bertindak pada arah yang berlawanan juga dikenali sebagai downforce. Okay, so downforce ini selalunya digunakan oleh kereta pada spoiler untuk memastikan kereta boleh bergerak laju ketika cornering. Okay, itu yang selalunya dalam F1 kita kata kalau kita melihat teknologi pada kereta F1, kita ada diffuser, so kita ada spoiler dan sebagainya. So, maksudnya untuk mengelak mengurangkan rintangan dan dalam masa yang sama kita ingin meningkatkan sedikit downforce menyebabkan kereta boleh bergerak dengan had laju yang tinggi pada cornering, pada selekoh. Okay. So, oleh kerana daya tersebut mempunyai arah yang tertentu, jadi kita boleh nyatakan bahawa drag force di sini adalah summation of axis forces. Maksudnya adalah summation jumlah daya pada paksi X dan lift force adalah jumlah daya pada paksi Y. Kemudian kita akan melihat analisis berkenaan dengan lift force dan drag force ini. So, katakan kita mempunyai satu bahagian yang kecil daripada aerofoil tadi dengan
sudut dongak yang tertentu katakan. So seperti yang ditunjuk dalam gambaran hijab ini. Dan kita ada satu aliran yang bergerak daripada kiri ke kanan. Selalunya kita akan nyatakan sebagai capital U. So cuma untuk memastikan handwriting saya itu difahami, selalunya saya akan menulis U bar seperti ini. Okey, untuk menggantikan capital U. Okay, so dalam buku teks dia tak ada simbol macam ini, cuma ingin memastikan ataupun ingin membezakan antara small u dan capital U. Okey, pertama, daya yang terhasil adalah daya yang disebabkan oleh pressure. Yang ini saya rasa pelajar boleh faham apabila angin bergerak ke atas dan ada yang bertindak ke bawah dan sebagainya, berlaku perubahan had laju. Dan apabila berlaku perubahan had laju, maka berlakulah perubahan tekanan, dan apabila tekanan tersebut bertindak pada permukaan sesuatu area, ia akan menghasilkan force. Jadi pertama, daya terhasil disebab berlakunya perubahan tekanan di atas sesuatu permukaan. Kedua, kita dapati bahawa daya juga berlaku apabila berlaku rintangan disebabkan oleh fluid viscosity, ataupun kita kata disebabkan viscous effect ataupun disebabkan oleh shear stress. Oleh itu, pengiraan daya tersebut bolehlah dikira sebagai F sama dengan tau A. So kemudian jika kita melukis free body diagram, kita dapati bahawa pressure akan selalunya bertindak perpendicular dengan permukaan. Oleh itu kita ada force dalam keadaan PA di sini. Dan juga shear stress merupakan rintangan terhadap pergerakan. So kita ada tau A di sini. Dan yang kita telah ketahui, pengiraan force ini adalah bergantung kepada paksi X dan paksi Y. Oleh itu kita lukis daya ini kepada komponen daya masing-masing seperti yang tertera di dalam slide, dan akhirnya kita boleh membuat summation of forces seperti berikut. So sekiranya summation for x-axis kita ada seperti ini, P integration of P cos theta dA campur tau sin theta dA, dan untuk lift force adalah seperti ini, integration P sin theta dA plus integration tau cos theta dA. So ini kita katakan sebagai idea asas ataupun persamaan asas untuk mengira drag force dan lift force. Okey, di dalam equation ini kita dapati bahawa nilai pressure, sin theta dan juga area di sini, termasuk cos theta dan area di sini, kita kata amat mudah untuk kita keluarkan ataupun untuk kita cari. Okey, pressure di sini paling mudah mungkin kita boleh menggunakan pitot tube. Okey, pitot tube di dalam menentukan pengiraan pressure yang berlaku di atas sesuatu permukaan. Nanti dalam tutorial kita akan melihat satu contoh soalan berkenaan dengan installation of pitot tube nanti. So maksudnya kalau kita lihat, kita tengok even kapal terbang sekarang ni pun, sama ada jet fighter atau kapal terbang Boeing penumpang, kita kata mereka masih lagi menggunakan manual pitot tube untuk mengukur tekanan sewaktu penerbangan. Kerana itulah yang terbaik, kita dapat direct measurement daripada daripada device kita. So jadi kalau kita lihat di sini, masalah yang akan timbul ialah bagaimana untuk kita mengira tau ataupun shear stress yang berlaku di atas sesuatu permukaan. So shear stress di sini masih lagi kita kata gagal untuk kita ukur secara measurement ataupun kita menggunakan alat pengukuran untuk mengukur nilai shear stress. So apa yang boleh kita buat ialah sama ada kita assume melalui calculation ataupun kita kata kita membuat mengira berdasarkan nilai force, resistant force yang terhasil. So, di dalam idea boundary layer ini sebenarnya adalah salah satu tujuan adalah untuk kita mengira nilai tau di sini berdasarkan kewujudan boundary layer. Kerana apa? Boundary layer berlaku disebabkan oleh resistant, dan resistant itu berlaku disebabkan berlakunya cengkaman ataupun kita kata shear stress ataupun viscous effect oleh molekul fluid, molekul bendalih
yang melekat kuat di atas sesuatu permukaan. Dan kemudian ini adalah common equation untuk mengira drag force dan lift force. So kita ada FD sama juga dengan CD 1/2 rho AU square. FL sama juga sama dengan CL 1/2 rho AU square. So saya rasa rumus ini common bagi pelajar, so saya tidak perlu terangkan. Di mana CD di sini ialah coefficient of drag dan CL di sini adalah coefficient of lift. Walau bagaimanapun, selalunya di dalam tajuk boundary layer ataupun tajuk berkenaan dengan lift force dan drag force, yang menjadi keutamaan ataupun trik kepada pelajar ialah sejauh mana kita boleh assume nilai A yang perlu digunakan di dalam pengiraan kita. Kerana nilai A di sini akan berubah-ubah berdasarkan keadaan dan juga berdasarkan definition kajian kita. So contohnya kita mempunyai keadaan seperti ini. So katakan kita mempunyai sphere ataupun sfera dan kita biarkan ia jatuh ke bawah seperti ini. Kita dapati bahawa berlaku rintangan angin, okay, dan kita boleh mengira drag force dan juga drag force lah. Kita akan mengira drag force sama dengan CD 1/2 rho AU kuasa 2. Tetapi di sini nilai A yang kita ambil ialah nilai projection area. So projection area maksudnya kalau kita suluh sfera tersebut, so area yang bayang-bayang yang terhasil adalah berbentuk bulatan. So bulatan inilah yang akan kita gunakan untuk mengira lift force dan drag force. Sama juga sekiranya kita ada silinder berbentuk seperti ini, okey, untuk falling sphere normally kita boleh beranggapan nilai CD-nya adalah 0.5. Dan untuk falling cylinder, so kita ada nilai CD sama dengan 0.8. Tetapi area yang perlu dikira ialah nilai ini, projection area. Dan sekiranya objek yang sama kita terbalikkan seperti ini, kita dapati bahawa nilai CD-nya akan bertambah dan nilai area yang digunakan di dalam pengiraan, kita akan gunakan nilai 4 segi di sini. So ini kerana kita kata nilai A di sini kita kata ditentukan berdasarkan observation ataupun experimental work yang kita buat. Walaupun kita mengatakan bahawa dalam keadaan ini angin mungkin melalui di permukaan ini. So kita kata tetapi permukaan ini bukanlah permukaan yang kita gunakan untuk mengira nilai cross-sectional area di sini. Okey, so kemudian sekiranya sesuatu objek berada di dalam satu fluid flow, kita dapati bahawa terdapat dua jenis rintangan yang berlaku. Pertama kita nyatakan sebagai drag resistant, satu lagi kita nyatakan sebagai skin resistant. So apa yang dikatakan drag di sini? Drag ialah rintangan yang selalunya perpendicular dengan arah aliran. So jadi sekiranya kita ada satu flat tin, selalunya kita akan cakap tin, flat, plate. So contohnya seperti ini, kita dapati bahawa ketebalannya tidak begitu ketara, tidak memainkan peranan di dalam memberi rintangan terhadap aliran. Oleh itu, drag form ataupun drag resistance dia kita boleh anggap almost zero dan skin friction yang 100%. So skin friction maksud apa? Skin friction yang dimaksudkan ialah shear stress ataupun viscous effect yang berlaku di atas permukaan yang dilalui oleh aliran tersebut. Dan sekiranya objek tersebut mempunyai ketebalan sedikit, contohnya aerofoil di sini, so bolehlah kita katakan sedikit rintangan daripada ketebalan objek ataupun drag form di sini, dan 90% adalah lebih kepada skin friction. Dan sekiranya kita mempunyai objek yang agak besar seperti ini, seperti sphere, kita mengatakan bahawa drag force agak tinggi tetapi skin friction kurang, iaitu kira-kira 10% sahaja. Tetapi sekiranya objek yang sama, flat plate di sini, kita tegakkan ia bermaksud bahawa ia memberi rintangan yang cukup tinggi terhadap aliran. Oleh itu, drag resistance dia mungkin menjadi 100% tetapi skin friction akan menjadi kosong.
Oleh itu selalunya di dalam idea boundary layer di sini kita akan fokus kepada flat plate, thin flat plate untuk pengenalan ataupun untuk pembuktian pengiraan berkenaan dengan boundary layer. So, apa yang dikatakan dengan boundary layer ialah, pertama sekali ialah boundary layer merupakan satu physical phenomenon. So, awak kena ingat di sini, boundary layer adalah satu layer ataupun lapisan yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Cuma mungkin kita tidak nampak disebabkan oleh kalau udara mungkin kita tidak nampak kerana kita dapati bahawa ia adalah see-through, maksudnya colourless. Jadi kita tidak boleh nampak. Tetapi bagi mereka yang selalu travel dengan kapal terbang atau sebagainya, kadang-kala kita nampak macam asap putih pada permukaan ataupun pada kepak kapal terbang. So itu adalah salah satu bukti bahawa boundary layer terhasil. So yang kenapa dia boleh jadi asap putih ialah kerana terdapat wap air di dalam udara menyebabkan apabila berlaku perbezaan tekanan dan sebagainya. So dan keadaan berubah menjadi daripada laminar atau turbulent. So wap air tersebut kita kata dalam bahasa yang mudah mungkin dia jadi berbuih atau sebagainya. So itu yang nampak putih. Tapi reason dia bukan disebabkan berbuih lah, tapi cuma nak mudahkan pemahaman. So idenya disebabkan oleh ada wap air di dalam air di dalam udara. So idea dia sama dengan pembentukan awan. So kita kata bila wap air terkumpul, so dia akan jadi macam awan lah. Itu yang berlaku. Kerana berlaku, kita tahu berlaku perubahan had laju dan sebagainya, maksudnya berlaku perubahan tekanan. So itu yang akan create, kita kata macam satu lapisan yang berwarna keputihan yang seperti asap di atas boundary layer, di atas sesuatu permukaan. Yang paling penting kita kata ialah boundary layer adalah physical phenomenon. So maksudnya ia boleh ditentukan melalui eksperimental. So nanti kita akan melihat takrifan secara fizik apa yang dikatakan boundary layer. So kemudian kita kata apa kepentingan boundary layer? Pertama, di dalam kepentingan boundary layer, pertama tadi kita telah terangkan berkenaan dengan lift force dan juga drag force yang terhasil. So rentetan daripada itu, kita kata kajian berkenaan dengan pembentukan laminar boundary layer dan juga turbulent boundary layer di atas aerofoil atau sebagainya. Kenapa penting? Kerana turbulent boundary layer dan juga laminar boundary layer masing-masing mempunyai nilai drag force yang tertentu. Maksudnya nature rintangan yang dihasilkan agak berbeza. Maksudnya laminar akan mempunyai curve yang tertentu, turbulent boundary layer juga akan mempunyai curve yang tertentu. Oleh itu, selalunya di dalam application, kita akan imbangkan sama ada kita nak kita nak panjangkan laminar boundary layer ataupun kita nak purposely pendekkan laminar boundary layer dan panjangkan turbulent. Kerana apa? Kerana apabila kita play around dengan keadaan tersebut, kita kata ada satu fenomena lain yang berlaku, kita namakan sebagai separation. So separation ialah di mana molekul kita kata detach. Maknanya kita tahu molekul mempunyai shear stress, mempunyai viscous effect, dia melekat kuat pada permukaan. Itu yang kita belajar dalam idea no slip condition. Tetapi apabila had laju semakin tinggi, kita dapati bahawa akhirnya molekul tersebut boleh tercabut ataupun boleh detach. Dia boleh tidak lagi melekat di atas permukaan. So bila ia berlaku, ia detach daripada permukaan, itu kita panggil separation. So separation di sini kita kata memainkan peranan kerana apa? Kerana ia akan digunakan oleh researcher semua sekali lah yang saya cerita tadi. Maksudnya berkenaan dengan kewujudan laminar boundary layer, turbulent boundary layer, and then kita melihat separation yang berlaku semua sekali adalah untuk control lift force dan juga drag force. Itu satu. Yang kedua, kita ingin control apakah vortex ataupun turbulent yang berlaku di belakang
di belakang aerofoil. Okey, itu sebab kita kata antara satu reason yang jelas ialah itu sebab kapal terbang dia tak boleh nak naik serentak. Okey, kita kata kenapa kena tunggu 5 minit selepas kapal terbang pertama terbang dan sebagainya, kerana kapal terbang adalah satu jentera yang besar dan sebenarnya ia menghasilkan wake yang maknanya vortex yang cukup unpredictable dalam aliran, dalam pathway yang dia terbang tu. So sekiranya ada second kapal terbang yang yang duduk di belakang dia, okey, yang terbang di belakang dia, kemungkinan kapal terbang tersebut tidak boleh generate lift force, so dia akan jatuh. Itu sebab kita kata kita tunggu clear. Sebenarnya control tower akan check everything, angin dan sebagainya. So bila dah kembali normal, maknanya dah vortex dah kembali reda, so barulah take off untuk kapal terbang yang kedua akan dibuat. So saya harap daripada penerangan ini pelajar boleh maksudnya buat initial survey, mungkin boleh tengok internet, baca buku teks dan sebagainya berkenaan dengan idea formation of boundary layer, laminar boundary layer, turbulent boundary layer, separation, wake dan sebagainya. Ya, betul. Yes. Pertanyaan this one is separation of boundary layer mesti selepas turbulent. Mana kena laminar, transition, turbulent baru separation. Betul. Okay, tak boleh laminar terus separate, tak boleh. Tak boleh. So you kena kacau, you kena kacau dulu pergerakan dia baru dia boleh separate. Okay. Kacau pergerakan dulu. Okay. So, abang cakap boleh panjangkan laminar dan pendekkan turbulent atau pendekkan laminar sepanjang turbulent. Macam mana ini boleh dilakukan? Okay, dia idea yang paling senang. Itu sebab kalau you tengok dalam kapal terbang dia ada flap kan. Okay, dia ada flap dan depan itu lagi dia ada satu benda lah yang boleh bergerak. So selalunya kalau kita katakan so kalau kita nak panjangkan laminar, selalunya kita akan buka supaya angin ada masuk bawah. Dia akan masuk bawah, keluar sini, and then kita ada possibility lah untuk laminar untuk terus kita boleh extend sedikit. Okay, so dia banyaklah, teknologi is quite akan berubah-ubah berdasarkan itu kan. Tapi kalau katakan untuk yang common, you boleh tengok dalam internet, fokus kepada kepak kapal terbang lah, kerana itu kita kata real application yang melibatkan boundary layer. So satu lagi flap yang dekat belakang sini kan, dia akan panjangkan seperti itu kan. Okay. Alright. So that's okay lah. Because now I understand kenapa kapal terbang dia tak boleh naik, kemudian yang seterusnya satu lagi mengikut, tak boleh. Kita tunggu katakan 20 minit baru dia boleh. Betul. Kapal terbang itu boleh menyusul lah. Itu sebab you boleh tengok lah dekat YouTube, dia orang buat eksperimen untuk turbulent after the aircraft tu. So memang tak nampak lah sebab betul. Okay. Alright, thank you. Okay.